Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk hari ini, untuk perempuan muslimat, saya mengajak kita bersama merenungkan satu surah dalam Al-Quran Al-Karim, yaitu surah Al-Qari'ah. Surah-surah seperti Al-Qari'ah ini ringkas dan sedikit ayat-ayatnya, tapi maknanya mendalam, dan kita dituntut untuk merenungkan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim dan surah-surahnya sedikit atau banyak, surah yang panjang atau pendek. Dan kita dituntut untuk memahaminya dan menerjemahkannya dalam amalan dan juga sikap. Inilah dia hasil kita membaca Al-Quran Al-Karim, juga Ramadan atau bulan-bulan yang lain. Dan para sahabat, juga para tabi'in yang mendapat didikan dari Nabi SAW dan diwariskan dari para tabi'in, sentiasa membaca Al-Quran dan merenungkannya. Dan satu perkara yang amat penting kita lihat dalam kehidupan mereka ialah mereka membaca Al-Quran dan Al-Quran memberikan kesan dalam diri mereka. Ini tidak lain tidak bukan daripada cara mereka menerima Al-Quran Al-Karim. Bukan hanya sebagai kitab bacaan, tapi ia sebagai kitab yang dibaca dan direnungkan maknanya. Ada sahabat yang baca Al-Quran sehingga menangis, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kita pada hari ini membaca Al-Quran dan kita tidak rasa untuk menangis seperti beliau. Orang seperti Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang kita baca dalam kisahnya tegas dan garang bila perlu, dan digeruni oleh kawan dan lawan. Tapi bila dia membaca Al-Quran Al-Karim, dia menangis, sehingga kitab-kitab sirah dan kitab-kitab biodata sahabat meriwayatkan ada kesan pada mata atau pada pipi Sayyidina Umar, kesan tangisan. Para tabi'in juga begitu, ada yang mendengar Al-Quran Al-Karim dan sakit atau demam beberapa hari kerana mendengar ayat-ayat tentang neraka dan kiamat. Kita pada hari ini kita betul berdoa kepada Allah banyak-banyak, semoga Allah memberikan balik sifat itu kepada umat Islam, membaca Al-Quran dan ada kesan pada diri kita. Surah Al-Qari'ah adalah surah yang menceritakan tentang kiamat, dan banyak surah dalam Al-Quran cerita tentang kiamat. Dan kalau kita lihat susunan Al-Quran itu, susunannya ada mukjizat. Pada susunannya ada mukjizat kepada Allah SWT, kepada Nabi Muhammad SAW. Surah Al-Quran diturunkan berbeza-beza dan disusun balik berbeza daripada susunan ia diturunkan. Ia semua daripada Allah SWT, bukan para sahabat yang susun, dan bukan Nabi yang arahkan tanpa perintah daripada Allah. Maka setiap susunan Al-Quran ada sebab-sebab. Begitu juga nama-nama surah dalam Al-Quran. Begitu juga permulaan ayat demi ayat susunan dan bilangannya ada hikmah sendiri, dan ia wahyu daripada Allah SWT. Terimalah Al-Quran dengan cara ia diturunkan dan bacalah ia, kerana pasti ia ada kelebihan. Al-Qari'ah seperti surah-surah yang lain menceritakan tentang kiamat, seperti Al-Ghashiyah, seperti Al-Haqqah, seperti Al-Qiyamah, seperti Al-Waqi'ah. Ia adalah surah-surah yang Allah SWT wahyukan kepada Nabi tentang gambaran apa yang berlaku pada hari pembalasan. Al-Qari'ah adalah sesuatu perkara yang menggemparkan, mengejutkan, dan ada yang menterjemahkannya sebagai satu kemusnahan yang menyeluruh.
Al-Qari'ah ialah daripada perkataan ketukan yang kuat, bunyi yang kuat. Bermakna di hari akhirat, di hari kiamat, bahkan sejak bermula di hari kiamat sehingga ke akhirat, manusia berada dalam banyak keadaan, tetapi yang banyaknya ialah ketakutan, kegemparan, terkejut, tak pernah jumpa. Kita ibarat seperti orang yang tak pernah melalui musibah dan bencana. Bila dia terkena pada dirinya musibah atau bencana, dia akan terkejut seperti satu pukulan, tamparan yang hebat, kegemparan, sama ada bunyi yang kuat yang menggerunkan atau perasaan yang digoncang. Maka orang yang pernah melalui saat itu, dia akan tahu bagaimana dahsyatnya musibah yang menggemparkan dan menggegarkan hati dan perasaan. Maka di akhirat ini akan berlaku terutama kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang berdosa. Hari akhirat adalah hari yang menakutkan baginya. Adapun orang beriman yang beramal saleh, maka Allah menggembirakan mereka dan menyelamatkan mereka. Namun masih ada keadaannya merasa cemas dan bimbang. Kegemparan berlaku ini, kata Allah, mal qari'ah. Allah sebut perkara ini dalam tanya, apakah itu perkara yang dinamakan al-qari'ah? Soalan ini, seperti mana kata ulama dalam Al-Quran, ada banyak soalan yang tujuannya adalah untuk membesarkan dan meneguhkan makna, bukan soalan untuk kita menjawabnya. Soalan yang membayangkan, adakah kamu tahu betapa hebatnya Al-Qari'ah ini? Jangan disangka seperti di dunia, itu maksudnya. Soalan yang menggambarkan kedahsyatan. Kamu tahu tak apa itu sebenarnya Al-Qari'ah? Al-Qari'ah hari yang menggemparkan dan mengejutkan. Apakah itu hari yang menggemparkan dan mengejutkan? Soalan ini kata ulama seperti surah-surah yang lain yang Tuhan bertanya kepada kita untuk memberikan kita, pertamanya, menjadikan kita berfikir. Lupakan sekejap soal dunia, fikir soal akhirat. Jawab soalan itu, mal qari'ah. Agak-agak kamu apakah itu keadaannya? Apakah yang kamu boleh jawab oleh manusia? Dan kedua, menunjukkan betapa kita tidak tahu untuk menjawab, betapa kita tidak akan mampu untuk menjawab. Walaupun kita cuba untuk menggambarkan kiamat, walaupun ada orang boleh buat image, video atau lukisan atau grafik, dia tak akan sama seperti keadaan dahsyat pada mereka. Kita boleh tengok dalam filem-filem yang terbaru bagaimana kecanggihan teknologi menunjukkan kehancuran, letupan, kebakaran, tapi semua hanyalah satu gambaran, bukan hakikat yang berada di situ dan bukanlah gambaran yang sebenar. Kemudian Tuhan sambung dengan wa ma adraka mal qari'ah. Ini soalan yang lebih dahsyat, kata Allah tersebut. Ia soalan yang menunjukkan dengan jelas bahawa kita tak akan mampu menjawab melainkan ada yang memberi jawapan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma adraka mal qari'ah. Bila dijumpa dalam Al-Quran wa ma adraka, maksudnya ialah adakah ada sesuatu yang boleh memberitahu kamu wahai manusia? Adakah ada sesuatu yang boleh memberitahu kamu wahai manusia? Ada sebagai orang terjemahkan wa ma adraka dengan apakah kamu tahu? Tapi wa ma adraka sebenarnya ialah apakah yang dapat memberi kamu tahu? Allah sebut dalam Al-Quran banyak wa ma adraka tentang Lailatul Qadar yang ramai orang gambarkan sebagai dengan mudah bercakap malam 1000 bulan, malam turunnya malaikat. Tapi sebenarnya yang hanya boleh memberitahu ini hanyalah Allah SWT. Wa ma adraka. Bila dijumpa Al-Quran kata wa ma adraka, lihatlah jawapan selepas itu. Dia jumpa wa ma adraka, jawapan datang selepas itu. Kerana Allah nak menunjukkan kuasa. Tidak ada seseorang atau sesuatu pun yang boleh menjawab soalan ini melainkan Allah SWT. Wa ma adraka. Apakah yang boleh memberitahu kamu? Manusia tidak dapat mengenal pasti dan mengetahui melainkan dia beritahu. Dalam ilmu kita tahu bahawa ilmu ini
diberikan oleh Allah kepada manusia dengan berbagai cara. Di antaranya ialah seperti para nabi dan rasul diberikan ilmu yang dipanggil ladunni atau wahyu atau ilmu daripada Allah SWT atau ilham. Allah bagi dan mereka mendapat ilmu. Nabi Muhammad SAW tidak boleh menulis dan membaca, tapi Allah memberikan ilmu dengan wahyu. Dan ada di kalangan manusia biasa macam kita mesti mendapat ilmu melalui caranya. Tidak boleh ada yang mengambil dalil mengatakan dia boleh dapat ilmu secara laduni. Dia mesti menuntut ilmu. Lihatlah kesungguhan para ulama mencari ilmu, bukan hanya bergadai, bergolok-bergadai, bukan hanya habis harta, tetapi juga habis tenaga dan berpindah-pindah ke sana sini baru jadi alim. Sehingga kata ulama, untuk jadi alim di zaman dahulu dan juga zaman sekarang mesti ada dua ciri paling kurang. Yang pertamanya ialah belajar dengan ramai guru, menunjukkan, mengembara dan mencari ramai guru. Yang kedua, belajar lama, bertahun-tahun untuk jadi alim. Tapi kalau untuk sekadar dapat ijazah, dapat sijil, sejak tak payah orang sejak dapat ijazah, dapat sijil, kemudian buat frame letak kat rumah, lepas tu letak something di depan orang kita, gelaran atau di belakang gelaran, maka orang mengaku kita alim. Sebenarnya ilmu di dalam, bukan di sijil, bukan di kertas. Maka untuk ilmu perlu. Kita manusia perlu cari sumber ilmu. Maka Tuhan bertanya, ada tak sesuatu yang kamu tahu, yang kamu jumpa, ada tak sesuatu yang boleh berikan kamu ilmu tentang apakah kedahsyatan hari kiamat? Ada atau tidak? Allah menunjukkan kelemahan kita. Sejauh mana kita menuntut ilmu, selama mana ilmu kita, selama mana kita belajar, kita tak akan dapat gambaran sebenar kiamat itu bagaimana. Sebab itu kita sentiasa berdoa supaya Allah selamatkan kita di hari kiamat, selamat kita di hari akhirat. Orang yang benar dan faham cara Allah sebut benda ni, dia akan rasa risau bila dengar ayat-ayat yang sebegini. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Siapa lagi yang boleh beritahu kita? Maka Allah menjawab selepas itu. Jawapan yang datang menceritakan tentang keadaan manusia dan dunia dan apa yang kita akan jumpa, dan menceritakan tentang penghujung balasan apa yang manusia akan rasa. Pertama disebut yaumul nasukal farashil mansuf. Setelah dibangkitkan dari kubur, manusia seperti serangga yang berterbangan, yang tersebar dengan banyak. Kata ulama, al-farashil mansuf memberikan beberapa makna. Pertamanya ialah makna manusia terlalu ramai, banyak sangat. Bayangkanlah dari Nabi Adam sehingga Nabi Muhammad dan akhir zaman, semua umat dibangkitkan serentak. Kalau kita pernah menggunakan haji dan umrah, kita akan rasa bagaimana sesaknya ramai orang. Tuan-tuan yang pernah pergi sana tahu bagaimana keadaan. Kadang-kadang terlalu ramai sampai kita berdoa kepada Allah, berikan laluan, berikan jalan. Tak tahu nak buat macam mana. Semua orang bila ramai sangat manusia, dia rasa sesak nafas, dia rasa tak tahu nak ke mana, dia rasa panas. Ini di dunia. Bayangkan bila semua manusia dikumpulkan, yang baik, yang jahat, yang kafir, yang beriman, semuanya serentak bangun, maka dia seperti serangga yang begitu banyak berkumpul satu sama lain, bertimpa-timpa, bersesak-sesak. Walaupun tempat itu luas di mahsyar, tetapi ia dipenuhi oleh semua manusia. Gambaran seperti serangga yang begitu banyak yang berkumpul, kata ulama, berkumpul pada lilin, seperti binatang-binatang yang sentiasa menghubungi atau melitupi atau datang dekat dengan lilin dan api. Serangga bila malam, kadang-kadang kita jumpa banyak serangga, banyak masuk sampai dalam masjid, masuk dalam rumah dan sebagainya. Itu pun masih tak penuh, ini penuh. Manusia pertamanya ramai, kata ulama. Maksud yang kedua al-farashil mansuf ialah manusia tidak ada hala tuju, tak tahu nak ke mana.
Kita kalau ramai-ramai, kita kena ada ketua, kena ada guide. Kemana-mana kita pergi, kalau tak ada, dia bertaburan ke sana, kemari, ke depan, ke belakang, tak tahu nak ke mana, tertanya-tanya dan pening. Apa nak buat, apa akan jadi, apa akan jadi. Seperti serangga yang begitu banyak, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Manusia begitu di hari akhirat. Yang ketiga, maksud al-khalasul maksud juga kata ulama ialah bagaimana serangga itu jatuh dalam api. Maka begitulah orang kafir dan berdosa jatuh dalam neraka. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Kalaulah kita boleh terbayang walaupun sekitar selalu neraka, kita tak akan mampu untuk senyum lagi. Kita tak akan mampu untuk bergembira lagi. Kalau kita boleh nampak sekilas pandang Nabi Muhammad SAW pernah solat, termasuk solat gerhana, dan Nabi berada di depan imam. Tiba-tiba sahabat melihat Nabi. Sahabat tengok Nabi bersembahyang untuk mendapatkan amalan bagaimana nak solat rukuk yang sempurna. Maka sahabat boleh melihat imam. Ketika kita berada ini boleh melihat imam. Kalau kita nak tengok bagaimana imam solat, sahabat melihat Nabi di depan, Nabi terundur ke belakang. Nabi seperti terkejut dan badannya ke belakang ketika jadi imam. Sahabat nampak Nabi begitu semasa solat. Selepas solat sahabat bertanya, kenapa Rasulullah? Dia kata, Nabi kata, aku diperlihatkan neraka. Aku diperlihatkan oleh Allah neraka di depan aku. Seperti macam bibi dia nampak. Hanya Nabi yang nampak dan semua sahabat. Maka Nabi terundur ke belakang, terkejut melihat apa Nabi Muhammad SAW. Terkasih Allah. Sebab itu tuan-tuan dan puan, pada hari akhirat sebut ayat yang lain, wajib ayyuma idzin bi jahannam. Didatangkan kepada semua manusia di mahsyar, ditunjukkan inilah neraka Jahannam. Jahannam dalam bahasa Arab membawa maksud sesuatu yang digerungi, dilihat dari jauh. Sesuatu digerungi, lihat, nampak, gerun. Terus terang orang dia takut, dia nampak orang perempuan takut dengan itu. Berjauh nampak orang naik dorong, baru tengok tekuk, naik dorong. Bayangkan dia tengok neraka. Didatangkan neraka menurut riwayat disebutkan didatangkan dengan 70,000, maksudnya banyak sangat, bukan maksud exactly 70,000, banyak sangat rantai besi ditarik neraka itu oleh 70,000 lebih besi. Yang menariknya ialah setiap besinya adalah ditarik oleh 70,000 malaikat. Baru boleh bawa neraka, tunjuk inilah wajib ayam bi jahannam. Hari itu boleh datangkan jahannam dari itu. Ditunjukkan ini. Dan dia ada bunyinya, dia ada kegerungannya, dia ada apinya dan sebagainya. Dan Allah jadikan neraka ini hidup. Dia boleh melihat ahli-ahlinya dan dia boleh menyambar penghuninya. Bagaimana kita lihat kebakaran, kita lihat dengan asapnya, dengan apinya, kita lihat sesuatu yang dahsyat yang berlaku di depan mata kita. Kita tak mampu melihat. Kita melihat apa yang berlaku di Palestin, di Syria, kita tak mampu nak tengok. Walaupun dia tak melibatkan apa-apa, tapi dia melibatkan satu musibah. Dan kita melihat apa yang berlaku itu baru ini. Semoga Allah merahmati mereka yang telah meninggal dalam bahas yang baru-baru ini. Kedahsyatannya yang mereka nampak, yang kita lihat, hanya Allah yang tahu apa kesan pada hati kita. Sebab itu kalau hati kita tidak terkesan dengan apa yang berlaku di dunia ini, kita kena banyak istighfar dan berdoa. Kita manusia muslim mesti ada perasaan, mesti ada respon terhadap perkara yang berlaku melibatkan manusia. Disebutkan oleh ulama bahawa man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Setengah mengatakan ia hadis dari hadis sahih bermakna sahih. Man lam yahtamma, sesiapa yang tidak mempedulikan, tak kisah bi amril muslimin, apa yang berlaku pada orang Islam, falaysa minhum, dia bukan daripada kalangan orang Islam. Kalau kita ada keluarga kita sakit, kita bergembira, orang akan mengatakan ini sikap kita betul, sanggup. Keluarga darah kita sakit, kita masih bergembira. Begitu juga orang beriman yang dihukumkan
keluarga kita dengan iman, kita mesti rasa dalam hati kita perasaan yang bercampur aduk antara kasihan dan sedih dan sebagainya. Di akhirat manusia seperti itu. Bayangkan melihat neraka, bayangkan ramai manusia. Ketika itulah Allah menyatakan la ansaba bainahum, tidak ada lagi hubungan kekeluargaan. Maksudnya orang tak pedulilah bila tiba untuk menunggu keputusan ke syurga atau neraka. Dia tak kisahlah hubungan kekeluargaan dan sebagainya. Bukan maksud dia tak ada hubungan, dia dah terlupa sebenarnya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari yang manusia meninggalkan saudara kandungnya, wa ummihi wa abihi, meninggalkan ibu dan ayahnya. Bukan meninggalkan maksud tak peduli, tak sempat nak fikir. Kedahsyatan, bahkan Nabi bila menyebut kepada Aisyah, wahai Aisyah, manusia dihukumkan di akhirat dalam keadaan tidak berpakaian. Maka Aisyah berkata, bagaimanakah begitu wahai Rasulullah? Tidakkah manusia akan melihat aurat sama mereka? Rasul kata, manusia tak sempat tengok kerana kedahsyatan hal tersebut. Saya nak buat contoh payah, tapi saya buat contoh mudah. Orang yang takut hantu, malam-malam dia takut berhantu. Dia kalau boleh tak nak keluar bilik, tak nak keluar rumah. Tetapi bila dia sakit perut, bila dia nak sakit nak berak, dia tak boleh. Hantu malam, aku nak berjalan. Tak boleh. Itu cara manusia. Manusia ni kalau akal dia tenang, dia akan sedar semua benda yang berlaku. Tapi bila dia fokus satu benda, dia dah memang terdesak, dah memang terlampau, dia tak boleh lah. Dia lupa dah kau siapa, kau pakai baju apa keadaan dia. Dia penting satu benda dia target. Dia nak lepaskan diri. Dia nak lepaskan diri. Maka manusia di akhirat tak boleh lah. Adakah kita pernah melalui rasa perasaan di dunia ini? Saya yakin kita tak pernah rasa seperti hal itu. Tapi sedikit-sedikit kita pernah rasa. Mungkin ketika kita jumpa masalah, kita pernah rasa, kita pernah lupa semua itu. Saya pernah ketika balik dari luar negara bersuti semasa belajar, kita naik ke terbang. Terutama Royal Jordan, teman Jordan. Saya duduk setelah kawan saya, sahabat saya. Kemudian kapal terbang ni bila kebiasaan bila dia mendaki di peringkat awal, dia akan naik. Tapi tiba-tiba pada hari itu, ketika dia mendaki, dia jatuh, dia turun. Tiba-tiba semua orang rasa macam naik ke atas, perut naik ke atas. Jadi kawan saya kat sebelah bawa, dia tak boleh cakap orang, dia tak boleh cakap. Saya tengok kawan saya, dia tanya apa jadi, dia tak jawab lah saya. Dia mengucap. Saya ni kata nanti kalau nak terempah baru kita mengucap. Dia tak, dia lawak aku tak mau buat. Aku nak mengucap, kau siapa, kau belah, kau kawan, aku tengok atas, itulah dia keadaan bila kita dah terdesak, terkejut. Macam contoh mungkin pernah mimpi kita mati. Saya kita pernah mimpi nazak, mimpi mati, mimpi kubur, mimpi. Bila kamu rasa, cek dulu, aku ni hidup ke tak boleh dah apa benda. Tak kira lah sahur tak sahur, yang penting aku masih hidup, aku dah mati. Dahsyat kita rasa perasaan kita dia naik ke sini sampai kita lupa semua benda, tak peduli. Itulah yang berlaku di atas. Kemudian Allah ceritakan, kata kulul jibal tan'il al-manfush, maka manusia melihat kehancuran di mula hari kiamat sehingga ke hari akhirat. Gunung ganang ibarat kapas yang berterbangan, ibarat debu dan kapas yang berterbangan. Maksudnya segala perkara yang besar di dunia semuanya hancur, manusia tak nampak apa-apa dan manusia hanya melihat tempat yang terbuka, tak ada apa. Kalau kita duduk di dunia biasa dengan bangunan yang tinggi, gunung yang tinggi dan sebagainya, tiba-tiba dibangkitkan di akhirat, dibangkitkan dan melihat tidak ada apa-apa,
kita akan bertanya, kemana pergi segala-galanya? Yang ada hanya manusia, yang ada hanya ramai manusia. Mana pergi yang lain? Maka Tuhan beritahu segala telah hancur. Maksudnya kegemparan dan kedahsyatan hari kiamat yang mula daripada mula dan hancur dunia ini menghancurkan semuanya. Sehinggalah gunung ganang yang begitu hebat Allah buat di dunia ini sebagai pasak bumi, sebagai lambang keteguhan dan kehebatan, sebagai tempat yang mana semua pengembara laluinya merasai penat dan susahnya. Membayangkan, sudah kita boleh bayangkan di dunia, bila kita bertemu bukit yang tinggi ini semua akan hancur dan akan berterbangan. Bagaimana keadaan kita? Maka Allah SWT mengingatkan kita bahawa dari akhirat tidak ada tempat berlindung, semuanya akan musnah, manusia akan diberikan balasan. Kenapa Tuhan cerita semua benda itu? Karena Al-Quran ini dia sifatnya memberikan amalan dan ketenangan sebelum sampai hari pembalasan. Ada orang mungkin tak suka diceritakan tentang neraka, tapi percaya juga kalau tuan baca Quran banyak Tuhan cerita tentang neraka, syurga pun begitu. Neraka dan syurga sebenarnya tidak akhirat. Maka tak boleh kita nak cerita syurga sahaja, tak boleh kita nak cerita kegembiraannya sahaja. Kita perlu ceritakan apa yang Tuhan sediakan daripada azab dan nikmat, kedua-duanya serentak. Ini yang dipanggil kita beribadat kepada Allah dengan seimbang, takutkan azabnya dan inginkan ganjarannya. Orang-orang beriman seperti kata Allah dalam Al-Quran, yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mereka semua Allah dan berdoa dengan perasaan khauf, takut pada balasan. Siapa yang tidak takut pada api neraka diceritakan begitu sekali. Diceritakan azab begitu banyak dalam surah-surah yang pendek, tapi Allah fokuskan kepada azab. Surah ini pendek, ada surah lain seperti surah Al-Humazah, cerita pasal ahli neraka dan juga neraka. Full, sepenuhnya cerita pasal neraka. Kenapa? Karena fokus kita manusia kadang-kadang tersasar. Bila kita lebihkan cerita tentang nikmat dan sebagainya, kita lupa amaran Allah SWT. Maka Allah jadikan Quran seimbang. Bacalah Al-Quran seperti mana ia diturunkan. Bila kita baca Al-Quran seperti yang diturunkan satu persatu, kita akan temui segala-galanya dan kita akan berada di antara khauf, takut pada azab, dan tama', iaitu tama' kepada keinginan kepada syurga. Kepada Allah sebutkan lepas itu bagaimana manusia faqulat mawazinuh. Ada manusia yang beramal soleh di dunia ini ketika kita berada sekarang ini, belum kita mati, kita masih berada di sini. Ada yang sedar tentang kiamat, sedar Allah ceritakan, maka dia mengambil jalan beramal dan beramal dan beramal sehingga berat timbangannya di akhirat. Ini nikmat yang Allah bagi kepada manusia yang beramal. Sebab itu tuan-tuan, amalan soleh jangan kita kata saya nak kualiti saja. Sebenarnya dalam Islam kualiti dan kuantiti serentak datang. Mesti banyak beramal. Bukan saya semayang, saya semayang yang wajib, sunat saya tak buat. Tapi semayang wajib saya fokus. Siapa boleh jamin semayang kita yang wajib itu fokus yang cukup, khusyuk dan lengkap? Hati kita tengah solat fikir macam-macam. Yang pakai baju bau, fikir baju bau, takut duduk, bila sujud, dia sujud, dia rokok. Yang ni tengok baju orang depan, yang tengok tiang masjid, yang tengok corak sejarah, yang fikir tentang makan sahur, yang fikir tentang buka puasa, yang fikir tentang itu dan ini dan sebagainya. Orang tua cara fikir orang tua, orang muda cara fikir orang muda. Tengok solat semua muda datang. Siapa boleh jamin kita tanpa semayang-semayang sunat yang lain kita boleh dapat full markah yang penuh dalam solat? Ulama mengibaratkan solat fardu seperti satu almari, satu kotak, satu bekas almari yang mana isinya itu ditentukan dengan khusyuk. Bila tidak ada khusyuk atau kurang, maka almari itu kosong. Maka apakah yang dapat memenuhkannya? Solat sunat. Sebab itu para Nabi dan Rasul, para sahabat, para tabi'in, para ulama, semayang sunat yang banyak. Mereka lebih ilmu daripada kita dan mereka lebih amal daripada kita. Kita seolah-olah kita macam dah relax. Saya sunat wajib ya, sunat kurang tahu baca Quran. Kadang-kadang saya baca, saya dengar orang baca Quran.
Semua nak ambil yang minimum. Sedangkan amalan itu diukur dan ditimbang. Bila diukur ditimbang, maka di akhirat nanti Allah jadikan ia sebagai sesuatu yang ada berat. Maka amalan apa kita nak bawa untuk ditimbang di akhirat? Kalau kita hanya menghadkan beberapa amalan di beberapa waktu, baca Quran setengah orang sampai ke tahap Allah jadikan dia tertipu dengan ilmu ini. Dia mengatakan, ini tak payah, ini tak wajib, tak wajib, tak wajib. Di mulut ini hanya berbunyi tak wajib, tak wajib, sunat, sunat, sunat. Dan dia mentafsirkan sunat sebagai satu perkara yang buat apa amalan, tak buat, tak buat. Sedangkan ulama mengatakan benda sunat ini tak buat rugi, dan tak buat itu kurang, dan tak buat itu satu benda yang merugikan keberkatan waktu. Bila kita tak baca Quran, time kita duduk saja, kita kata tak boleh baca Quran, ini tak wajib. Saya dah baca Fatihah, sebenarnya baca Fatihah, baca Quran. Dia buat lawak pula, orang cakap baca Quran mana-mana, baca Fatihah. Sehari banyak kali baca Fatihah. Dengan terawih, orang tak faham. Para ulama, para sahabat baca Quran, ada yang khatam seminggu sekali, sebulan sekali ramai, seminggu sekali pun ramai, sehari sekali pun ada. Di bulan Ramadan, Imam Syafi'i, dia bukan sahabat, dia ulama besar. Dia berfikir Imam Syafi'i orang berilmu tinggi dan sebagainya, bulan Ramadan dia khatam Quran 60 kali. Sebulan Ramadan dia khatam Quran 60 kali Imam Syafi'i. Kita 6 tak ada, sehari sekali tak ada, seminggu tak ada, sebulan tak ada, tak tahu dia. Tiba-tiba semua pakai buat majlis khatam Quran. Semua khatam Quran. Baca tentang tapi khatam. Baca Quran tapi khatam. Khatam berapa kali khatam? Saya tak tahu lah. Di mana? Di masjid surau. Tak tahu mana baca lah. Saya tak ada bagi-bagi. Bagi-bagi. Bagi. Satu grup baca juzuk 1, satu grup juzuk 2. Saya juzuk 29. Nama-nama khatam Quran. Itu tak tahu. Khatam Quran ialah baca seorang, setiap seorang baca setiap ayat setiap satu sampai khatam. Para sahabat setiap kali habis khatam dia akan berdoa dan panggil sanak saudara. Iaitu lepas dia baca sendiri satu persatu sampai hujung. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, dia kata, kalau sesiapa di kalangan kamu wahai murid-muridku di zaman dia yang nak khatam Quran, panggil aku datang, aku nak kongsi doa yang mustajab. Jadi bila ada murid-murid yang baca Quran, contohnya Imam Mujahid murid baca Quran, dia kata Imam Abbas, saya nak ambil lah, saya esok saya ambil. Dia pun datang rumah, sama-sama doa bersama orang yang khatam Quran. Ulama jaga bacaan Quran, ada jadualnya. Dan ada orang tertipu dengan ilmu dia kata tak payah hafal Quran, baca cukup, apa tak payah. Dia kata pula ada hafal Quran yang berfaedah. Doa apa Quran, anak-anak apa Quran apa faedah, dia tak faham. Kita faham atau tidak, apa tidak. Setengah orang tertipu dengan ilmu ni. Dia banyak mencari apa? Minimum, mencari yang paling asas. Dia tak mau buat ilmu karena dia kata cukup yang wajib. Nabi SAW disuruh bertahajud. Allah suruh Nabi, "Min al-laili fatahajjad bihi nafilatan lak." Nafilatan lak maksudnya ialah wahai Muhammad, bertahajudlah pada waktu malam hari sebagai ibadat tambahan. Maksud nafilah, ibadat tambahan. Kata ulama, ibadat Nabi yang wajib dipanggil yang wajib, yang sunat dipanggil tambahan, yang hakiki, nafilah yang hakiki. Kita yang wajib dipanggil wajib, yang sunat dipanggil pelengkap. Itu beza kita dengan Nabi SAW. Nabi sunat karena dia ibadat tambahan. Kita sunat karena ia pelengkap kepada yang fardu. Jangan pandang dulu. Di bulan Ramadan kita berjaya solat tarawih. Di bulan Ramadan kita hilang semua solat sunat. Bagaimana kita hadapi Allah SWT dengan ibadah yang tak lengkap, tak sempurna? Yang pertama di soal antara solat, dilihat adakah lengkap. Jika tidak, dia cari solat yang sunat. Kita kalau tak ada solat sunat, cari apa? Puasa sunat, ibadat, sedekah, baca Quran, untuk ilmu, datang masjid, berzikir dan beriktikaf, semuanya memberatkan amalan. Jangan disangka mudah. Fa amma man faqarat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatin radiyah. Dia akan hidup dalam keadaan yang dia redha dan orang pun redha. Setelah susah payah di padang mahsyar, setelah risau,
maka Allah berikan sesuatu yang menggembirakan dengan beratnya amalan. Nabi menyebut bahawa kita masuk surga dengan rahmat Allah. Maksudnya rahmat Allah itulah yang menjadikan kita beramal, maka Allah merahmati orang yang beramal. Allah itu adil. Al-Quran Allah menyatakan kita dapat apa yang kita lakukan, bahkan kita dapat lebih daripada apa yang kita amalkan yang soleh, karena Allah yang pemurah. Tetapi kalau tiada amalan dan kurang amalan, dengan apa kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Dengan hati yang penuh dengan iman yang datang pada amalan. Kalau tak ada amalan berkurang. Sebab itu ulama mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bil ta'ah, bertambah dengan ketaatan, dan khusu bil maksiyah, berkurangan dengan maksiat. Kita ada banyak masa di dunia. Bila kita bangun nanti kita akan rasa aku sekejap saja dekat dunia. Ruginya karena tak menggunakan masa yang ada. Tapi orang yang kalau orang yang ringan timbangan amalan, wa man khaffat mawazinuhu fa umruhu hawiyah, dia akan dapat tempat kembali yang menyedihkan, yang menurunkan gaung dan jurang dan lemah yang menurunkan sebagai tempat dia kembali kerana ringan timbangan amalan. Orang-orang kafir disediakan neraka untuk mereka. Kenapa kita pula yang masuk sama? Wa'iddat lil kafirin, neraka dicipta untuk orang kafir. Tetapi ada orang beriman masuk neraka kepada Nabi SAW. Ada orang beriman masuk neraka kerana dosa, kerana amalan yang kurang, amalan baik yang kurang, dan amalan buruk dan jahat yang banyak. Di dunia ini kita masuk neraka, na'udzubillah, tuan-tuan, kata ulama, kita masuk neraka dengan banyak jalan. Begitu juga kita boleh masuk syurga dengan banyak jalan. Ada orang mungkin boleh jaga amalan luarannya tapi tak boleh jaga mulutnya. Atau ada orang tak boleh jaga hatinya. Atau ada orang tak boleh jaga sesuatu yang melibatkan bila dia berseorangan di luar, di depan orang dia dapat jaga. Ketika berseorangan dia melanggar perintah Allah. Mungkin ada orang boleh jaga akhlak dia dengan orang, tapi akhlak dia dengan keluarga tak boleh jaga. Mungkin ada orang yang boleh jaga hati kawan tapi melukakan hati mak ayah. Ada orang yang jaga hati itu ini semua, tapi isteri dan anak dia abaikan, dikecewakan. Dan anak dia tak menjaga akhlak. Ada orang akan disiksa kerana amalannya, ada orang disiksa kerana kecakapan, dan ada orang disiksa kerana dengki dan hasad dan perasaan hati. Jadi kita sentiasa istighfar. Sebab itulah Nabi mengajar kita dengan banyak istighfar dan banyak doa, bukan untuk diri dia, tapi untuk kita. Istighfar 3 kali selepas solat, doa lagi, istighfar lagi. Dan Allah menyatakan orang beriman mereka istighfar waktu sahur, bermakna mereka setiap bulan, bukan hanya Ramadan, bangun waktu sahur atau sebelumnya ibadah dan istighfar, ibadah dan istighfar. Wa bil asharihum yastaghfirun wal mustaghfirina bil ashar. Orang beriman digambarkan begitu. Orang yang bertakwa digambarkan begitu, bukan duduk tidur sampai subuh, kemudian bangun lalai sampai malam, kemudian malam lalai sampai tidur. Berpuluh tahun waktu dia habiskan di dunia, ketika dia bangkit dia rasa macam sehari atau setengah hari. Sebab itu orang kafir di akhirat kata apa? Ya laitani kuntu turaba. Kalau ada akhirat aku jadi tanah, selesai masalah. Aku tak nak menghadapi. Dulu dia di dunia dia sedang, maka dia akhirat dia susah. Dia kata apa? Kalau aku jadi tanah, selesai masalah. Karena apa jadi tanah? Karena haiwan-haiwan seperti tanah, ujung sekali. Manusia tak jadi tanah, manusia tak manusia, dia hisap amalannya, menentukan kedudukannya, mendapat siksa atau syurga. Kemudian Tuhan akhiri dengan menyebut wa ma adraka ma hiya. Tanya lagi, apa nak kamu boleh faham tak apa yang boleh memberikan kamu tahu dan gambaran sebenar macam mana neraka? Neraka. InsyaAllah Tuhan tanya kita, tahu tak neraka itu macam mana? Kita akan jawab dengan jelas. Tak, wallahu a'lam ya Allah. Wahai Tuhan, hanya Engkau yang tahu, kami tak tahu. Orang bila cerita neraka itu api, neraka itu asap, neraka
maka itu nanah dan darah, maka itu minuman yang panas, maka itu makanan yang berduri. Tapi kita tak nampak di mata kita sekarang. Yang hanya akan rasa daripada hari itu, kita tak akan sanggup untuk memikirkan. Sebab itu orang yang antara yang terakhir keluar dari neraka, dia tak nak berpaling ke neraka, dia nak berpaling kepada syurga. Tak sanggup, kasih sebanyak, maka dia dipalingkan di syurga. Maka melihat nikmat syurga sudah cukup menggembirakan, melihat neraka sudah cukup menyiksa. Tak tahan dengar bunyi di telinga, bau di hidung, melihat orang disiksa. Kemudian malaikat pula bertanya dan menyiksa. Malaikat tanya, alam ya'tikum nadhir, alam ya'tikum nadhir, kamu ni wali neraka, tak ada orang yang datang beritahu kamu bersama aku, kamu sampai masuk kat sini kenapa? Malaikat tanya untuk mengecewakan lagi orang kafir dan orang berdosa. Maka semuanya akan menjawab, ya, datang kepada kami. Kami tak ikut, kami mendustakan dan kami melarikan, menjauhkan, dan kami sesat. Sesat maksudnya jauhkan. Allah menjawab, narun hamiyah, api neraka itu yang telah dipanaskan sebelum. Hamiyah ini maksudnya ia telah disediakan beribu tahun. Bukan api yang baru nak panas. Allah beritahu gambaran, dia telah lama menunggu kamu, wahai orang kafir dan berdosa. Dia telah lama dipanaskan, dia telah menggelegar apinya lama. Dia sedang tunggu-tunggu untuk kamu masuk. Bagaimana perasaan orang melihat neraka dan mengetahui dia akan masuk ke situ. Wasiat atau wasiat, maksudnya muka dia berubah. Tengok mata dah tahu dia akan masuk. Rabbana absarna wa sami'na, wahai Tuhan kami dah nampak, kami dah faham, kami dah dengar. Farji'na, tolonglah hidupkan kami balik. Na'mal salihan, kami nak beramal saleh. Tapi apa yang berlaku? Hari itu kata Allah, yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a. Manusia teringat balik apa dia buat kat dunia. Dan dia keingat keadaan apa? Orang beriman akan bersyukur, nasib baiklah aku jaga masyarakat dunia. Orang kufur dan berdosa kata, ruginya aku kat dunia, aku hidup lama 60 tahun tapi aku tak buat apa-apa. Allah tanya, wa anna lahu dhikra. Nak buat apa lagi ingat pada waktu itu? Apa lagi faedah daripada orang kafir? Wa anna lahu dhikra. Maka bila kita baca Quran sebagai akhir sekali tuan dan puan, tolonglah baca surah-surah yang terakhir dalam juzuk yang terakhir, bahkan juzuk amma yang mudah kita baca dalam Quran. Tolonglah buka tafsir. Depan saya itu ada terjemahan. Tentang di rumah pun ada, dalam mahfuz semua ada. Tapi orang yang benar-benar diberikan petunjuk, dia akan buka dan baca. Orang yang tak ada petunjuk, na'udzubillah, dia akan download dan dia tak baca. Dia akan download, dia akan install, dia tak baca. Dia akan beli, dia akan bawa, dia akan hadiahkan, dan dia akan dapat hadiah, dia tak akan baca. Jangan jadi orang begitu. Hidayah ini perlu dicari. Hidayah perlu dicari, perlu diusahakan. Umat dakwah ini adalah umat yang berdakwah sesamanya. Watawassaw bil haqq, watawassaw bis sabr. Mesti tolong pesan dan ingatkan hati dan orang lain. Tolong baca Quran kepada kita. Bila lagi nak baca Quran? Di dunia inilah kita. Sebab Tuhan, Abu Nabi SAW berikan berita gembira, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran banyak-banyak, dia akan datang membantu di akhirat. Di dunia kita baca tidak, maksudnya bacalah di dunia, akhirat dia tolong. Bacalah di dunia, akhirat tolong. Tapi tak bagi kita faham ini. Kalau baca tidak, faham tidak, akhirat nak minta tolong siapa? Tak ada orang besar-besar nak minta tolong, tak ada keluarga nak tolong, tak ada kawan baik yang akan tolong. Semua yang akan fikir nafsi, nafsi. Aku jaga diri aku hal aku, kau hal kau. Kita maaf, aku susah. Sehingga kan kita minta tolong pada para nabi dan sebagainya. Sebab tak ada tempat tolong. Quran kata Nabi jelas, bacalah di dunia, dia tolong kamu di akhirat. Semoga kita diberi hidayah untuk memegang dan membuka Al-Quran dan membacanya dan menghayatinya. Hanya orang yang mendapat hidayah yang akan membaca. Semoga kita dapat makna tersebut. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada pendengar. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah.
Ustaz Abang, saya sudah. Ya.